Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali dalam channel kami. Dan hari ini topik kita ialah fossil fuel dan crude oil. Okey, kita bermula dengan crude oil. Apa itu crude oil? Crude oil itu ialah minyak mentah. Biasanya kan kita tengok kan dekat TV kan apa tu minyak mentah. Ingatkan minyak kelapa sawit yang kita selalu buat masak tu. Rupa-rupanya minyak mentah ni minyak yang orang guna untuk menggerakkan kenderaan. Yang sekarang ni dolar makin naik tu sebab ramai orang berebut pasal tenaga. Okey, kita bermula sekarang ya. Ini ialah gambar crude oil. Ia berwarna hitam dan ia banyak molekul karbon dan juga hidrogen. Dan kalau kita boleh baca senanglah kat situ, ia bernama hidrokarbon. Okey. Biasanya crude oil ni boleh buat petroleum gas, parafin. Betul lah macam tu. Okey, kita tengok. Okey. Mula-mula petroleum gas yang saya kata tu. Gasoline, petrol. Gasoline tu petrol. Tapi orang Malaysia panggil petrol. Orang luar negara panggil gasoline. Namta. Namta tu bahan produk dan juga bahan kimia. Parafin, bahan bakar untuk kapal terbang. Diesel, bahan bakar untuk truk dan lori. Fuel oil, bahan bakar untuk kapal. Lubricating oil, bahan bakar untuk kilang supaya kilang tu lebih lancar proses untuk buat sesuatu lah. Bitumen, tar. Okay, kita tengok video seterusnya. Video ini berkenaan dengan fossil fuel. Nanti mungkin anda tidak dengar, jadi nanti saya akan translate. Sekejap. Fossil fuel. Energy sources. Carbon is superior. Okey. Fossil fuel ini ialah sumber tenaga yang biasanya kita tengok, bukan biasalah, yang apa tu, dia berbentuk dalam arang. Jangan. Okey, bila kita tengok tadi, fossil fuel ini ialah batu arang, gas hidrokarbon dan juga minyak mentah. Sekejap. Okey. Bila kita tengok tadi, dia dia kata mengambil masa yang lama iaitu aprodontics metali 360 sampai 286 juta tahun. Maksudnya dia ambil masa yang lama lah mungkin sebelum dinosaur wujud lagi. Dan juga ia ialah sumber tenaga untuk jadi bahan bakar. Dan okey, kita terangkan satu-satu. Apa itu arang? Arang itu terbuat daripada tumbuh-tumbuhan yang mati. Yang sudah dilapisi tanah-tanah dan juga yang dah mati. Apa itu pula minyak mentah? Minyak mentah itu ialah sumber fosil yang mempunyai tekanan, suhu dan masa. Gas pula sama
tapi ia kena ada sedikit lebih tekanan. Dan semua itu bergantung kepada suhu, tekanan dan masa. Okey, kita tengok pula video seterusnya. Okey, dia kata lepas mereka dah kesan di mana fosil fuel itu, drilling dah boleh, dia orang dah boleh buat drilling. Dia kata dah boleh buat drilling. Lepas tu drilling tu ialah menggerudi. Yang biasanya untuk gerudi ni anda boleh tengok bentuk kepala gerudi tu ia ada macam segitiga, dia bersinar-sinar. Itu ialah diamond, belian. Kerana belian susah nak hancur sebab dia ada karbon. Okey. Dan juga biasanya lepas mereka dah gerudi tu sampai masa dia akan simen. Lepas tu dia akan letak gerudi kecil sikit. Makin besar stage tu makin besar stage gerudi tu makin kecil. Gerudi tu. Dan kenapa dia buat kenapa dia orang buat macam tu? Sebab tak nak bagi simen tu rosak dan simen tu hancur dan juga simen tu bukan simen yang biasa. Bukannya yang batu campur dengan dia macam bedak. Bedak. Sesuatu bedak lah macam tu. Lepas tu sampai dia dah jumpa tu, dia akan valve. Valve ialah penutup pipe yang besar tu. Yang tu yang biasanya orang buat macam huni kapal tu. Macam tu lah lebih kurang bentuk dia. Valve. Lepas dia orang dah sampai permukaan minyak tu, biasanya minyak naik sendiri. Biasanya atau dia tak naik sendiri. Jadi bila dia tak naik sendiri tu, dia kena ada sesuatu yang dia kena ada steam. Steam tu ada air, lepas tu dia macam menggelegak, mendidih, lepas tu dia jadi macam wap. Lepas tu wap tu yang membawa minyak tu ke atas. Dan lepas dia orang dah capai permukaan fossil fuel tu, dia akan naikkan dia punya drill tu, lepas tu dia akan tutup. Gerudi tu, lepas tu dia akan tutup valve tu. Lepas tu bila dia orang nak, dia akan buka. Okey. Kita tengok pula video yang ketiga. Okay. Ini ialah cara nak proses minyak mentah tu. Tiga step. Separate crude oil.
Gasoline, petrol. Kerosene oil, diesel oil, fuel oil. Furnace. Dia vaporize, jadi wap. Dia jadi wap. Yang bawah sekali tu yang paling panas. Gasoline, petrol. Okey. Dia kata dia ada 3 step cara nak proses minyak mentah tu. Okey. Dalam tu lepas dia dah ambil minyak mentah tu, dia tak boleh minyak mentah tu tak boleh digunakan dalam apa-apa cara sahaja. Dia mesti kena proses untuk jadikan produk minyak dan sebagainya. Wax tu maksud dia lilin, yang lilin krayon tu. Okey, lepas tu minyak mentah ni akan dimasukkan dalam furnace tapi dalam pipe. Kalau tak nanti terbakar habis. Sebab minyak mentah banyak dia karbon dengan hidrogen, iaitu hidrokarbon. Jadi lepas dia jadi wap tu, dia pun sejuk balik. Lepas sejuk dia jadilah lubricating oil, wax, petrol, lepas tu diesel, fuel oil. Yang saya sebut tadi tu petroleum gas, yang tu. Lepas dia dah guna tu, yang kita guna selama ni tu, lepas dia okey, kita terangkan dah. Hidrogen kalau dia terbakar, dia akan jadi helium. Kalau karbon, dia akan bila dia terbakar, dia akan jadi karbon monoksida. Kalau karbon monoksida tu banyak sangat oksigen dekat sekitar dia tu, dia akan jadi karbon dioksida. Dan disebabkan itu, kita ni tercemar. Yang enjin exhaust kereta tu yang keluarkan asap dari belakang kereta tu, yang tu dia akan keluarkan karbon monoksida. Daripada itu, kita ni kurang sihat. Hujan ni selalu hujan yang mula-mula, yang awal-awal turun tu selalu hujan asid. Yang lambat-lambat yang macam nak akhir-akhir petengah tu, yang hujan yang dah tengah-tengah tu dia dah tak ada asid. Kita kena kurangkan mencemarkan dalam sekitar. Kita apa salah kalau kedai mamak, kalau kita kata nak pergi kedai mamak tu dekat je, tak payah pun nak pakai kereta. Dalam 1 kilometer macam tu, apa kata guna basikal. Kita pun sihat. Lepas tu, tak adalah mencemarkan dalam sekitar sangat. 1 kilometer je. Okey, katakan macam 60 meter lah. 600 meter. Tak adalah jauh. Dekat je. 500 meter tu bila kita naik kereta, dia macam sekejap je. Maksudnya, kalau guna basikal, lambat sikit je lah. Okey. Sekarang ni kita dah tak ada dah video. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.